Mana buku? Tadi ya. Lalu tak ada tak. Tak ada, tak ada. Oh, itu datang tu. Oh, di kamera untuk ni. Merah. Saya dah pernah lihat. Ini tutup, tutup ada ni. Ya, ada. Ada bunyi dah. Tak ada. Tak ada. Sudah. Ada. Bunyi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Sambungan daripada kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang kata zuhud dua bahagi tadi. Katanya dan setengah daripadanya ghaniyun atau ghina, iaitu kaya hati. Macam mana kaya hati? Dengan sejahteranya daripada fitnah. Hati yang kaya ni dia jaga, dia pelihara daripada fitnah. Makna dia tak buat fitnah ke orang langsung. Segala sebab apa pun tak kira. Orang salah ke, dia tak buat fitnah apa. Jadi sifat Muslim yang sempurna ni, nak boleh jadi orang marah kat kita, kita tak marah ke orang. Itu yang payah nak boleh jadi tu. Orang fitnah kat kita, kita tak fitnah ke orang.
Orang maki kita, kita tak maki ke orang. Itu yang kata zuhud. Bukan zuhud pasal tak makan minum tu saja. Maka jangan dikata pada hukum itu dengan jikalau. Dan tiada dikata dengan mudah-mudahan. Kerana diketahui bahawasanya hukum itu datang daripada Allah Ta'ala. Esa ia pada menjadikan. Sejahtera hati, mana kaya hati daripada segala fitnah tadi. Di antaranya, jangan dikata pada hukum itu dengan jikalau. Bagaimana jikalau? Kalau aku tak main tadi lah, tak aksiden di jalan tu, kita aksiden dah. Benda yang lepas dah lagi tu, jangan kata jikalau lagi. Kalau hang tak bagi anak hang pergi sekolah main, selamat anak hang. Hanya bagi pi itulah yang kena apa keracunan ke di sekolah. Orang yang kaya hati dia, apa yang berlaku ke atas diri dia, dia terima hanya dengan redha. Nak terima dengan redha itulah satu perkara yang payah, yang perlu kepada mujahadah, jihad, yang perlu kepada kesungguhan, yang perlu kepada kepahaman dan pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, tak ada kepahaman, dia tak tahu nak kata macam mana. Dia kata macam orang duk kata, kalau hang tak bagi pi pun selamat. Duk kata lagu tu lah juga. Kalau tanya orang, buat bagaimana hang kata bagi pi, sepatutnya tak boleh kata lagu tu lah. Dia kena kata, terimalah qada ataupun takdir daripada Allah Ta'ala. Kerana takdir tak boleh kita nak lari. Kalau lari pun boleh, tapi kalau takdir nak kena, dia tak boleh lari juga. Jadi pada hukum, pada qada Allah Ta'ala, jangan kata jikalau. Hukum tu kena qada lah. Dan tiada dikata dengan mudah-mudahan. Mudah-mudahan pun jangan kata juga. Kalau hang bagi pi ni, mudah-mudahan selamat kot no. Jangan duk kata lagu tu. Mudah-mudahan pun jangan kata juga. Kalau orang yang ada ghaniyun nafsi, kaya jiwa, dia tak kata mudah-mudahan. Mereka mudah-mudahan tu doa lain pula. Mudah-mudahan tak kena, mudah-mudahan tak kena bahaya. Pasal apa? Tak ada mudah-mudahan dah. Kalau Tuhan kata nak jadi, jadi. Kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Hakikatnya tak ada mudah-mudahan. Kerana diketahui bahawasanya hukum itu datang daripada Allah. Mana qada tu daripada Allah, qadar tu daripada Allah. Esa ia pada menjadikan. Esa tu mana wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat pada perbuatan. Mana esa dia pada perbuatan. Mana kalau dia pi tu kena, maknanya dia tak jadi hak tak kena tu. Pasal perbuatan dia esa. Dia seorang dia buat, tak ada siapa dia buat yang lain. Jadi kalau dia kata kena, kena. Kalau dia kata tak kena, tak kena. Kalau dia kata boleh, boleh. Kata tak boleh, tak boleh. Maka itu Allah menjadikan boleh, Allah menjadikan tak boleh. Maka itu semuanya esa pada sifat, pada zat, pada perbuatan. Yang kita nak baca tauhid yang tu. Pasal tu tak boleh kata mudah-mudahan ataupun tak boleh kata jikalau hang tak mai, hang tak kena. Tak boleh kata. Pasal dah kena dah. Kalau kita kata kalau hang nak pi ni, kalau dia jadi macam ni nak buat lagu mana? Tu tak apa-apa. Kalau hang pi tu banjir tengah jalan. Hang nak pi kat mana pula? Kita aku nak pi kat ni, ada jalan tu. Tak apa pi. Kalau macam tu tak apa. Kalau hak yang lepas dah tak boleh. Pasal tu dah hukum dah. Dah qada Allah dah.
Daripada tauhid pun ada. Pada sufi tarekat ni, mana tasawuf ni, dia duduk tang mana? Tang zuhud. Mana jaga lidah dia, jangan kata macam tu. Dan setengah daripadanya fakir. Fakir tu mana? Fakir miskin lah. Iaitu apa dia? Boleh tak nampak tulis apa? Yakni melontarkan tangan hati. Melontar tangan hati daripada dunia. Dia keterangan di atas di luar tu, yakni merentakkan dia. Maka diserupakan hati itu dengan seorang yang ada pada tangannya sesuatu yang kotor, maka direntakkan dia. Ada benda kotor dengan rentak buang tu, itu mana merentak. Jadi maknanya fakir tadi melontarkan tangan hati daripada dunia, maknanya merentakkan hati dia daripada dunia. Fakir tadi maknanya kita tak ada ingat ke dunia. Pasal benda dunia ni duduk hadapan kita, ingat tak ingat pun duduk ada kat kita. Kita pun dunia. Jadi bila nak jadi zuhud ni, jangan duk ingat kat dunia ni sepanjang-panjang. Pasal kita rasa kita fakir. Rasa macam tak ada apa kat kita. Bila kita rasa tak ada apa tu, dia tak ada bangga, tak ada megah, tak ada apa lebih lah. Pasal apa tu? Pasal dia sifat dia zuhud. Kerana memelihara ia daripada membanyak ia. Fakir ni, kita lontar hati kita daripada ingatan kepada dunia, kerana nak memeliharakan kita daripada nak membanyak-banyakkan harta. Macam kata alhaakumut takasur, yang boleh melalaikan kamu daripada ibadat kepada Allah Ta'ala ni, sebab suka mengumpulkan kekayaan, kesenangan dan harta. Pasal duk galik, duk cari harta, galik nak buat benang tu, tak kira berapa orang sembahyang, mengerikkan sembahyang, asal dia tak ada duk tuli, kira ke benang dia. Kalau kebun pun kebun lah, kalau apa pun apalah, kalau kerja pun kerja lah. Pasal apa? Pasal hati dia tiada zuhud. Kalau hati dia zuhud, dia menjaga harta dia kerana nak ambil guna daripada harta tu untuk ubudiah kepada Allah Ta'ala. Nak dapat kekayaan, kesenangan apa harta yang kita dapat tadi untuk digunakan kepada perjuangan untuk menegakkan agama dia. Buatlah lagu mana pun cara yang dibolehkan tu. Masa tu dia rasa fakir. Bagi memutuskan dengan bahawasanya hajatnya itu bukannya pada suatu daripadanya. Nak bagi ketentuan, hajat kita bukan mesti dengan harta. Fakir pun boleh nak menyelesaikan hajat kita. Dan diam lidah daripadanya, dan jangan sekali-kali memuji dan mencela. Lidah pula jaga, jangan duk kata ada harta kan senang lah aku, tak ada harta susah lah aku. Bukan. Ada pun susah, tak ada pun susah. Kalau ada pun senang, tak ada pun senang. Dia macam tu je. Jadi yang betul dia ni, nak ambil hati kita tu beri rasa macam tu. Bila rasa macam tu, kalau kita ada, orang mari minta sedekah, minta terima, kita bagi. Kalau tak ada, buat benar aku tak ada apa. Jangan, aku tak ada, nak buat lagu benar, malu lah aku tak ada. Tak ada malu kerana semua kita fakir kepada Allah. Dia faham kata fakir tu,
Dia tak ada rasa lah kata susah ke, dia miskin ke, nak malu pasal miskin, pasal susah ke, pakai baju buruk rasa malu susah ke. Tak ada rasa apa dah. Pasal apa? Dia rasa diri dia hak Allah Ta'ala, pakaian dia hak Allah Ta'ala, kedudukan dia hak Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Jadi tak ada terasa apa. Nak jaga yang tu lah, hati tu nak jaga. Nisbah perbuatan suhaib tu, ada benda berilah, ada benda makanlah, tak ada tak makanlah. Cara tu je. Nak hati dia tu kena jaga, jangan ada susah pasal tak ada harta. Itu yang Tuhan peringatkan kita. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Adapun manusia tu apabila Tuhan uji dia dengan harta benda, kekayaan, kesenangan, kemewahan, lalu dia kata Tuhan berkenan ke dia, wa yaqulu rabbi akraman. Dia jadi senang kaya ni, Tuhan berkenan kat aku lah. Bukan mesti lagu tu. Fir'aun yang kaya raya bukan Tuhan berkenan kat dia. Qarun yang kaya raya bukan Tuhan berkenan kat dia. Carilah siapa-siapa yang kaya raya, bukan mesti Tuhan berkenan kat dia. Tengoklah perangai fi'il dia macam mana. Wa ammal insanu iza ma qadira alaihi fa yaqulu rabbi ahana. Fa amma apa ayat dia? Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi ahana wa amma iza mabtalahu rabbuhu fa apa? Apabila manusia itu diuji dengan kesusahan, lalu dia kata Tuhan menghina aku dah. Tak mesti dia susah tu hina. Kalau kita lihat kepada Nabi Muhammad, susah dari kecil. Daripada awal lagi bapak dah meninggal. Lepas tu bila beranak mari duduk setahun 2 bulan, mak dia pula meninggal, mak dia 6 tahun. Susah. Tapi Tuhan ajar dia, hang jangan berasa Tuhan menghina hang wahai Muhammad kerana hang tak ada bapak, tak ada mak. Lepas tu hang tumpang untuk orang pun tumpang mak belakang bapak belakang pun bukan makna hang tu dihina oleh Allah Ta'ala. Habis yang nak hina tu siapa dia? Yang kufur dengan Allah, baru Tuhan hina. Kalau dia elok, kaya ke, miskin ke, tak ada masalah. Bukan Tuhan nak mulia dengan sebab kaya, bukan nak hina dengan sebab fakir. Tapi yang hinanya kerana kufur, yang mulianya kerana iman. Dan tu ya pegangan kita. Sebab itulah kita lagu mana pun beriman dengan Allah Ta'ala ni betul-betul. Kalau susah pun tetap dengan cara dia, cara orang yang beriman, ibadat dan sebagainya, semualah kena ikut. Mana yang tak boleh, dia tak boleh pergi Mekah, tak boleh pergi Mekah, sudah apilah nak buat benda tak mampu. Terus ada kalau aku tak boleh pergi Mekah lah, buat benda aku miskin. Bukan Tuhan nak tanya pasal miskin nak pergi Mekah ke tak. Lepas tu, bila kita rasa macam tu, kita tak cela yang miskin, tak puji yang kaya. Kita ke orang lain pun tak kira lah. Kata setengah ulama pula, bermula dunia itu belakang dan akhirat itu di hadapan. Maknanya, hidup kita, di depan kita ni akhirat. Apa yang kita nak buat, kita baca pasal akhirat. Jangan duk baca pasal dunia. Di belakang tu, dunia tu belakang, mana pasal dunia? Belakang, kira. Ada tak ada, dosa kira. Yang takut tak ada, akhirat. Tak ada hak akhirat kita bukanlah. Pasal kita semakin duk pi, bukan semakin duk mai. Bukan semakin duk balik. Kita duk ke depan, bukan duk gustan. Bila kita duk ke depan, maknanya kena ingat akhirat sajalah. Jadi maknanya aku buat benda ni di akhirat esok aku nak dapat apa? Dah baca lagi tu. Aku tak buat benda ni, aku nak boleh dapat apa di akhirat? Itu yang kata akhirat di depan, dunia di belakang. Kalau kita kata kita buat benar, akhirat aku macam mana dengan benar ni? Kalau kita jawab kata elok akhirat aku dengan benar ni, pasal bila aku boleh dapat padi,
Aku dapat aku beri zakat, aku buat kebajikan yang lain. Ada semua dia buat betul. Hak yang kebajikan. Jadi nak buat sesuatu pandang akhirat dulu. Bila akhirat kata buat, buat. Kalau akhirat kata tak usah buat, tak usah buat. Nak tahu dia benar akhirat tak suruh buat. Jadi kita mengaji ada haram halal, ada sunat, ada makruh, ada wajib, semua. Yang tu lah. Ada sah, ada batal. Kalau hak batal, tak usah buat. Hak sah, buat. Hak haram, tak usah buat. Hak halal, buat. Hak wajib, buat. Hak sunat, buat. Hak haram, jangan buat. Hak makruh, tak usah buat. Seboleh-bolehnya. Makruh pun seboleh-bolehnya, tak usah buat. Jangan dia kata, maksud makruh ya, tak apa. Dah. Dia tak apa yang makruh pun. Kerana kita meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Atas sifat kita nak tinggal dia. Jangan atas sifat kita tak lalu dia. Aku tak lalu nak makan budu. Meninggalkan budu tu tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal hang tak lalu. Pasal tu nak dapat pahala. Dalam keadaan kita mampu berbuat sesuatu yang maksiat, tetapi kita meninggalkan dia kerana takut kepada Allah Ta'ala. Tu je. Tu yang kata di depan kita kena letak akhirat ataupun syurga, di belakang kita letak dunia. Mana perkara dunia tinggal ke belakang. Biarlah. Tak usah duk cakap kalau aku buat macam ni orang nak puji aku ke tak. Tak usah duk kira orang lah. Kira Tuhan tu. Tuhan nak puji ke Tuhan nak keji. Jadi kalau dikira orang, mana nak boleh sama dengan kehendak syarak. Yang kita pun duk tak ada, kepala aja memang hitam, perut masing-masing. Kira orang macam-macam. Kadang-kadang manusia tu kata dengan sesuatu tu atas tujuan untuk dia. Boleh jadi. Ataupun dia nak menghina orang. Boleh jadi. Macam-macam boleh. Sebab tu kita pandang di akhirat tu dulu. Maka ajib bagi orang yang menghidupkan di belakang, yang di belakang dan yang membelakangkan yang di depan. Yang peliknya orang jalan pergi depan, dia jalan gustan. Itu pelik. Mana tengok pandang ke dunia ni mana gustan. Pandang akhirat dia mana ke depan. Tuhid. Itu dia kata, hukama kata, aku pelik. Maka ajiblah bagi orang yang menghidupkan di belakang dan yang membelakangkan yang hadapan. Mana nak hidup dunia? Dunia yang tak bawa kepada akhirat tu dunia lah. Apa benda apa. Dan setengah daripadanya zuhud tu merendahkan dirinya. Zuhud merendah diri. Kalau kita baca dalam sembahyang, kita merendah diri masa kita rukuk. Jadi hikmat sembahyang yang suruh rukuk tu nak beri kita terasa kita merendah diri kepada sama-sama makhluk. Bila kita rukuk rendah diri kita dan kita pula terasa aku pada waktu kalau macam ni punya duduk macam dengan lembu juga. Pasal apa? Kepala aku sama dengan punuk. Jadi makan sama kok kepala, kok mulut masuk, kok belakang keluar. Dia terasa rendah diri dia. Rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mula-mulanya. Lepas tu baru ada rendah diri sesama manusia. Tapi merendah tu dengan barang yang tidak mencela ia akan dia oleh syarak. Merendah diri tu daripada perkara yang syarak tak marah, tak cela. Syarak kata kena merendah diri. Kalau kita kata orang-orang yang kufar ke, orang yang zalim ke, mari kat kita berani dengan dia tapi kita buat merendah diri dengan dia, tak boleh. Kerana orang yang zalim kita kasar tak apa, kita takabur pun tak apa ke atas orang yang zalim. Kerana nak menakutkan dia, tidak dia buat zalim kat kita atau kat orang lain. Jadi bila kita pesat, kita garang sikit, kata semuanya takabur dengan kuat yang kufur lagi tu tak apa, tak salah. Yang tak boleh takabur ni sama-sama makhluk yang elok ni. Bahkan kalau nak lebih jauh lagi, dengan binatang pun kita kena rendah diri juga. Pasal apa? Kita terasa aku ni ada durhaka kepada Allah,
Tapi lembu tak pernah durhaka kepada Allah. Dia sentiasa duk bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah sedia. Yang kita ni kan duk sedia kadang-kadang je. Dah kadang pun bukan ada rajin pula tu. Itu yang kata kita ni lebih hina daripada makhluk lembu. Dan setengah daripada yang menjauhkan diri daripada menuntut sesuatu akan makhluk dengan kebajikan kepadanya. Setengah daripada zuhud tu tadi, menjauhkan diri dia daripada menuntut sesuatu akan makhluk. Dia menjauhkan diri daripada nak sesuatu daripada makhluk. Apa dia? Dengan kebajikan kepadanya. Bila kita buat kebajikan kat dia, kita mengharap balasan. Yang tu tak mau. Kita pergi buat kebajikan kat dia, kita mengharap dia beri balasan kat kita yang baik. Jadi sebab itulah orang yang zuhud tadi, hak mula tadi ni, kalau orang buat jahat kat kita, kita buat baik juga kat dia. Itu payah nak boleh buat kan? Memang siapa pun di hati dia nak tunduk berdiri macam tu, payah. Jadi apatah lagi kalau kita nak buat kebajikan ke dia, cadang nak ambil kat dia. Itulah kadang-kadang hal ni biasanya kita orang tu buat kenduri, kita pergi tolonglah, buat macam-macam, buat gula, buat dia beras, mengharapkan esok aku buat kenduri, dia buat main kat aku pula. Itu bukan ada apa tu. Ini sebuah amalan kita dah buat hari ni, kalau yang tu tiada ada pahala. Tapi dia tak dosa lah, dia jadi manhah. Manhah jadi satu kebiasaan kepada kita. Macam kita pergi makan kenduri, bayar beri duit. Mereka mari rumah kita makan kenduri, mereka bagi duit kat kita. Orang ni main orang ni beri duit. Yang tu tak ada pahala. Jangan kata, aku nak tumpang buat kenduri, sedekahkan RM2. Tak ada. Pasal esok dia nak buat lagu tu balik kat kita. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan dia nak beri macam tu. Tangkut apa tu? Manhah je lah. Macam syarikat kenduri. Syarikat kenduri, bila ada kenduri rumah, keluar dalam RM10 ke RM50 ke. Kita pakat 10 orang, 20 orang. Nak buat kenduri, bagi. Nak buat kenduri, bagi. Jadi sekali kenduri, kalau 10 orang, soal 50, dapat 500. Dekat anak kambing kecil-kecil tu boleh beli lah. Dia baca lagu tu. Jadi yang tu tiada ada pahala. Pasal esok dia buat kenduri, kita kena bagi kat dia. Kawan kenduri pula, pakat nak beri kawan pula. Yang tu dia panggil manhah. Min nun ha ha. Manhah. Manhah dalam benda yang lain ada lagi. Macam kita kata kita buang minyak di stesen park. Pergi ke depan tu, pergi bayar duit kat dia. Lepas tu dia petik, lepas kita main buang minyak. Tak payah angkat ijab kabul jual beli dah. Yang tu manhah. Pasal apa? Jual beli ni dia nak kena, aku bagi duit kat hang, hang bagi barang kat aku. Ni bagi duit kat hang, petrol tak bagi lagi pun, nak kena pergi buh sendiri. Jadi aku pula jadi kuli hang, pula dah. Yang tu dia punya manhah. Tak ada ijab kabul pun tak haram guna. Guna minyak pun tak haram, guna duit pun tak haram. Takaful. Takaful di atas dasar ta'awanu, menolong, tolong menolong. Dia tak ada dasar keuntungan. Tapi kita tengok untunglah bila masuk takaful tu, hadiah mati saja 1,000. Lepas tu bila duit kita ada banyak mana, dia bagi keuntungan ada banyak mana, ada bayar kita habis banyak mana. Kalau accident dia kata, kalau accident bagi 30,000, duit kita baru masuk 10,000 je. Maka yang tu di atas sifat ta'awanu, ta'awun lah. Mana dia ada ambil dasar ayat ta'awanu alal birri wa taqwa. Kemudian dalam ta'awun tolong menolong tadi, insurans pun tolong menolong juga, tapi di atas sifat dia ada riba. Takaful dia tak ada riba. Itu beza dia.
Jadi bolehlah. Jadi kalau kita masuk takaful, bukan makna kita mengharap ke tak mengharap, tak boleh baca. Yang tu kadang-kadang kita bila kita masuk takaful ke insulin, kita rasa aku tak apa, kat mana pun tak apa. Yang tu tak boleh. Perasaan tak apa kat mana tu pasal ada benar. Makna dia bukan tawakal kepada Allah. Bukan dia zuhud. Tapi dia ni jadi kata apa? Dalam hati dia tu teringat-ingat dengan harta yang dia cadang, yang memang bolehlah takabur. Jadi tak boleh duk mengharap lagu tu. Nak masuk? Masuk. Tak harap boleh tu memang harap boleh lah. Tapi kita tak ada perasaan apa pun dalam hati kita. Kalau ada tu senang lah. Kalau ada ni senang lah. Tak boleh macam tu. Dia macam cerita EPF. Padahal aku tak apa. Habis kerja esok nanti ada EPF dapat 100,000, 200,000. Senang lah aku. Tak ada masalah apa. Jangan dia fikir lagu tu. Benar lagu tu. Nanti Tuhan qada kat kita. Macam kita kata. Umur 55 pencen. Ambil duit takaful. Ambil duit insurans. Duit EPF. Boleh 100,000. Duit setahun dua. Sakit buah pinggang. Pergi dia ulang pergi ke kedai apa. Hemodialisis tu. Tengah 200. Habis 100,000. Elok mati. Habis. Makan budak. Dengan duit Tuhan tak mau lagu tu. Jadi kalau ada pun, biar ada lah. Ataupun kita harap, duit yang aku banyak ni, aku nak infak fisabilillah. Jangan dia ingat kata, aku bila infak habis duit ni, esok kalau aku tua lagi, susah siapa nak pergi makan aku. Terus saya fikir benda tu. Benda tu Tuhan yang beri makan kita. Tak kira ada buat pi lagi mana pun. Mana tu, kita tua esok, tiap-tiap hari dia panggil makan kenduri. Bila tak larat main, tak larat pergi makan kenduri pula, dia bawa main rumah kita. Boleh makan apa tu lah. Lepas tu dia kata, nak mati esok, mereka nak kamu nak tenang apa? Tak nak payah. Bila tak ada kain kafan apa, ada orang tolong terima apa tak. Ambil duit wakaf pun boleh. Kalau tak ada. Yang duit hampir mana habis? Jangan habis main judi ya. Ni duit habis main judi apa semua. Mati esok nak beli, nak ambil duit masjid, beli duit kain kafan. Itu koman lah orang tengok. Tapi kalau kita infak fisabilillah habis harta kita, orang kata apa? Dia tu sampai mati tak ada apa sekarang. Tinggal kain kafan pun nak kena ambil. Minta terima. Pasal apa? Duit dia pergi mana habis? Dia buat sekolah, dia buat masjid, dia infak fisabilillah sana, anak yatim sana sini. Semua dia bagi. Dia mati tak ada apa. Bukan makna dia mati hina dah. Dia mati dalam keadaan lebih senang. Tak ada apa yang dia tinggal. Anak-anak pun tak berebut sekarang. Dia macam tu faham dia. Dia tak boleh faham kata tak ada duit susah. Itu tak mau. Orang kita ada lagi lah sebab tu banyak lagi. Kita pun ada juga kadang-kadang kita ada duit susah aku ni. Memang kita berasa juga. Tapi jangan ambil berasa. Nak ajak je tu. Hati tu tak ambil rasa tu. Itu yang payah nak buat. Dia kata perlu kepada mujahadah. Sebab itulah Tuhan cerita wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah ke jalan kami, nak betul perjalanan tu, maka Allah Taala akan tunjuk jalan-jalan kami yang betul yang boleh bawa dia ke syurga. Macam dah cara Tuhan tu nak buat di mana pun, ikut dia lah, dia berjalan. Jikalau berdiri kebajikan kerana diketahuinya dengan bahawasanya kebajikan dan kejahatan mereka itu kepadanya itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Jikalau berdiri kebajikan, mana kalau dia buat kebajikan kerana diketahuinya dengan bahawasanya kebajikan, dia tahu kata kebajikan, pasal satu dia buat. Dan kejahatan, dia tahu kata kejahatan. Mereka itu kepadanya, kalau orang buat jahat ke dia tahu juga. Maka kebajikan, kalau orang buat kita baik pun kebajikan, kalau orang buat kita jahat, nama kejahatan orang kat kita, kita rasa itu makhluk bagi Allah Ta'ala juga. Jadi orang buat jahat kat kita, kita tak nak balas balik itu. Payah juga hati tu. Hati tu duk geram gitu. Aku tak boleh lah aku. Dia jadi lagu tu. Jangan. Bila orang buat kat kita buat jahat lagu mana pun, kadang-kadang kita sini orang benar, ada orang tepi buka gelang ayat. Kering padi kita saat. Berasa nak marah sangat-sangat. Jangan.
tahan dengan duk marah. Pergi jumpa dengan dia elok-elok sembang dia, tak payah. Tu pernah berlaku tu. Di belah Penang. Dia tu dia kerja buka gelang ayak je. Ayak dia kering je dia. Lepas tu dia pergi tengok gelang. Kawan tu pun nak pergi buka dekat Maghrib lah, orang tak ada buka gelang. Buka tu tengah duk tunduk buang tanah dalam parit tu. Mari dia di belakang. Masuk dalam tu pergi jalan. Bukan dah pasal tu. Wih, pasal tak pasal apa? Teruk padi aku tu. Tak ada ayak, dia ada buka. Terus duk kira benda tu itu dunia yang fana juga. Habis tak sadar marah, nak buat lagu mana? Kalau marah pun dia duk buat juga. Nak buat lagu mana? Takkan. Dia kena pakai. Nak pakai lagu mana? Lah ni kita buat ayat dalam hak aku tu penuh dulu. Lepas tu aku nak buka turun ke hang. Cakap mana kita buka 3 inci ke hak kita tu nak bagi ada ayat. Lepas turun lah. Jadi taklah masalah. Jadi hang tak kena pergi jaga ayat. Aku nak jaga pula. Aku nak jaga takut kering aku. Mesti aku jaga turun ke hang sama. Dia lagu tu. Dalam hukum, dalam hadis Nabi pun cerita lagu tu juga. Kalau kita buat bendang ayat tak sampai ke hak ujung tu, hak kita. Dan kalau ayat kita buat mari, penuhkan hak kita dulu baru sampai hak ujung. Jangan pergi sampai hak ujung dulu baru ayat kita. Tak boleh. Cara syarat ajak tu buat saya apa? Kalau nak pergi hak ujung dulu, hak ni kering habis. Nak sampai ke sana. Jadi kalau embus penuh-penuh sini nak sampai ke ujung, mana penuh-penuh baru sampai ke ujung. Kalau nak binasa pun, hak ujung 2 gelung je. Hak 10 gelung ke depan ni selamat. Ni nak jaga hak ujung 2 gelung, hak 8 gelung di sini tak selamat. Yang tu tak mau. Itu cara syarak ajak. Tapi kadang-kadang kita ada buat benda tak ngaji syarak pun lambat tu. Dia baca ikut Tok Nenek buat dulu sudah. Lagu mana jadi. Ikut Tok Nenek ni kalau elok, tak elok. Itu yang duk terima saka. Pasal tu, Tok Nenek ada saka. Dia kita bukan tahu pun, tak mau pun, tapi turun main juga. Pergi ke sana sini, Tok Umar kata, ni ada saka. Saat masuk pelasik sana, saat masuk masjid sini, mak hana apa? Mak hana mamikah. Aku tak bela pun, saka. Itu nama saka tak boleh. Kena ikut jalan syarak, baru dia betul. Jadi kalau kejahatan dia buat kat kita, kebaikan dia buat kat kita, semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan perbuatan kamu pun Allah cipta. Kalau dia buat jahat kat kita pun ciptaan Allah juga yang dia buat tu. Dia buat nanya kat kita pun ciptaan Allah juga dia buat tu. Bukan dia dengan sendiri dia boleh buat. Pasal dia tiada qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ni ada pada Allah, bukan ada pada kita. Kita buat apa-apa menumpang daripada iradah Allah, menumpang daripada kudrat Allah, menumpang daripada masyiah Allah, menumpang daripada perbuatan Allah. Af'al Allah, tak ada pasal lain. Jadi maknanya apa yang berlaku tu kita jaga bagi elok, jangan duk jadi hawa-hawa. Itulah Islam nak tu. Nak ajak Islam tu baru selamat semua manusia. Aslin taslam. Ikut cara Islam, selamat. Jadi maknanya, mana-mana hukum syarak yang ada dalam kitab fiqah tu, semua kena ikut berjalan di atasnya, melalui di atas syarak tu. Kalau ikut setengah-setengah, tak selamat juga. Itu syarak kata apalah. Kalau kita ikut nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji, tapi dalam bab mengaji tak mau ikut, lingkup seperti tu juga. Mayang, puasa. Hang tahu kan batal tak batal kan sah kata sah kan sembahyang hang pun tak tahu. Bila tak tahu tak pakai ke semua. Dia kena tahu dia buat ni sah, dia buat ni tak sah. Baru dia amalan dia diterima oleh Allah Taala. Jadi yang tu yang kata kok mana pun kita kena cari ilmu untuk nak hidup dalam dunia Allah Taala supaya dapat kita sampai pergi kepada Allah Taala dengan hati yang tenang, hati yang elok. Illa man atallaha biqalbin salim. Nak yang tu. Artinya Allah Ta'ala menjadikan kamu dari segala perbuatan kamu. Dan daripada baik dan jahatnya semua Tuhan menjadi belaka. Maka tiada melihat ia bagi dirinya kebajikan.
Bila kita rasa lagu tu, kita buat kebajikan. Bukan kita yang hakikatnya Allah Ta'ala juga. Kita berderma bersedekah. Bukan kita Allah Ta'ala yang berderma, yang bersedekah bagi pihak kita. Macam tu je. Kalau kita buat jahat, itu yang dalam bab tauhid dia tak boleh diletakkan kepada Allah Ta'ala pada zahirnya, tapi hakikatnya pada Allah. Sebab itulah selalu orang ceramah, yang baik itu datang daripada Allah, yang jahat itu dari kekurangan saya sendiri tu. Betul lah bahasa tu. Pasal apa? Kekurangan yang buat tak melek itu bukan kita, bukan Allah Ta'ala yang buat. Kita kena kata kita. Bila kita Allah Ta'ala buat tak melek, jadi perkataan biadab dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Hingga menuntut yang atas perbalasan. Kalau dia rasa dia buat baik itu daripada diri dia, dia nak balasan selalu. Jadi kalau dia buat baik itu dia rasa daripada Allah, dia tak rasa nak balasan apa. Sama ada balasan daripada Tuhan atau daripada manusia. Daripada manusia lagi tak mau, lagi tak boleh. Balasan daripada Tuhan tu boleh gagah lagi, ada tempat dia. Kita buat kebijakan harap balasan daripada Allah. Boleh lagi. Tapi yang elok lagi, aku buat kebajikan pun, aku tak ada nak harap balasan apa pun daripada Allah. Yang aku buat ni kerana aku tunaikan tuntutan Allah, ataupun aku ni sebagai hamba, dia hanya sebagai Tuhan. Itulah yang aku patut buat. Dia nak macam tu ya hakikat dia. Baru sampai ke peringkat kita mengucap la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Baru sampai tiada ada yang disembah, yang ditaat dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Apa yang kita buat tadi semata-mata taat kepada Allah. Bukan di atas sifat aku nak syurga dia ataupun aku tak mau neraka dia. Itu peringkat tinggi lagi. Peringkat bawah kita ni, sembahyang ni nak ke syurga lah, tak mau neraka, tak apa lah lagi. Tapi pahaman dia kena bawa pergi ke depan lagi. Semakin kita mengaji, semakin kita kena sampai ke situ. Jadi kalau duk mengaji tak boleh sampai kat situ lagi, maknanya kita mengaji itu belum lagi dapat beramal ataupun belum lagi kita faham ilmu yang kita belajar. Tu pun jangan mudah. Segan nak mari mengaji. Yang duk mari pun bukan rajin, dah segan juga. Tapi dah kena dia paksa diri dia nak mari kerana dia rasa bertanggungjawab. Yang tu je. Nak beri atas sifat rajin. Hala kebajikan ni tak ada nak jumpa yang rajin. Habis nak mujahadah lah, jihad lah, penting dah yang tu lah. Kena bermujahadah, kena berjihad, kena usaha, kena pulut. Itu yang Tuhan nak bagi balasan. Tak beri hak lain pun tak apa, beri tentu sudah. Aku sengaja duduk di rumah ni tak mau tidak main juga sini. Jadilah. Dapat pahala tu. Mengaji tak boleh. Boleh tak boleh bukan kerja kita, Tuhan nak beri. Pasal apa Tuhan nak beri, Tuhan tak beri. Dia tengok kita lah. Kalau kita nak usaha sungguh, mana perhati betul-betul, kita boleh dapat. Kalau tak perhati betul-betul, mungkin tak boleh dapat. Ada yang tak perhati sangat pun, dia boleh dapat juga. Itu terpulang kepada pemberian Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita dapat pun jangan kita duk bangga. Kalau tak dapat pun jangan kecewa. Kesemuanya adalah ketentuan Allah, ataupun af'al Allah, ataupun perbuatan Allah. Maka kita faham daripada perbuatan Allah tu, maka wahdaniyat Allah Ta'ala pada perbuatan. Esa dia, tak ada orang lain. Hakikat dia yang betul yang tak betul itu daripada Allah Ta'ala. Itu hakikat memang lagu tu. Jadi tambalik kita semua perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu kerja kita pun Tuhan buat, kita pun Tuhan buat, kita cakap betul pun Tuhan buat, cakap hak tak betul pun Tuhan buat. Hakikat dia macam tu. Cuma hak tak betul itu kita keluar dengan sebab kelemahan kita. Yang sepatutnya hak tak betul itu saya cakap. Saya dia beri batas, beri peringkat. Hak betul cakap. Maknanya
kelemahan kita, nak sekat hak tak betul tak pergi keluar tu tak boleh, pasal kita lemah. Hakikat dia Allah Ta'ala. Nah, kalau semua dia buat belakang hak tak betul dia, jadi orang kata pula zalim, Tuhan menyiksa orang itu, padahal orang itu buat jahat pun dia juga yang buat, dia buat baik pun dia juga. Dia jadi zalim Tuhan pula. Jadi nak hindar daripada perkataan jangan kata Tuhan tu zalim, maka kena rasa perbuatan yang kita buat yang tak elok tu di atas kelemahan kita ataupun kealpaan kita, kelalaian kita. Sebab tu Tuhan bagi kemudahan, segeralah bertaubat daripada kesalahan. Menerima, mengakui itu tak apa, memang boleh. Boleh tu. Jadi dan tidak melihat yang mereka itu kejahatan hingga mencela ya akan mereka itu atas perbuatan jahat tadi. Jadi kita tak cela dia. Jadi macam kita kata orang kafir, kita tak boleh marah kepada orang tu, tapi marah kepada kufur itu. Orang yang maksiat yang jahat tak boleh marah ke orang tu, dia hanya boleh marah kepada maksiat orang tu. Tu kita tak boleh nak beza mudah-mudah. Kita ada marah sekali dengan tuan dia. Jadi marah kepada maksiat itu, dia tak marah ke orang tu, dia pergi habaq ke orang tu. Pak Long, tadi Pak Long ada buat satu kesilapan, Pak Long sedar dah kata silap. Kalau dia betul kan, tang mana aku silap, kita habaq lah kat dia. Oh, aku silap ke? Oh, kalau silap macam mana nak buat? Kalau dengan Allah Ta'ala, taubatlah. Kalau dengan orang pun, bila minta maaf, minta ampun lah, minta halal lah. Betul lah. Kita betul balik lah. Nah, kita nak terus betul, tak ada jumpa. Mesti dia kena, kalau macam buku budak-budak mengaji tu, dia tulis, mesti ada hak padam. Nah, kita terus tulis tak ada padam, payah jumpa. Macam tu, kita duduk dalam dunia ni, kita kata lah. Nak betul semua, saya cari lah. Rasulullah seorang dia yang boleh betul semua. Yang lain semua tak betul. Tapi dia ada kelonggaran dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia jadi bertaubat tu, itulah tempat dia. Mana nak patah balik ke tempat asal. Dengan mencela mereka itu katanya, melainkan bahawa adalah syarat yang menyuruh dengan mencela mereka itu pada ketika itu. Cela pun cela benda itulah yang dikerjakan, itu barang yang disuruh dengan dia oleh syarat. Habis. Dan setengah daripadanya, setengah daripada zuhud lagi syukur. Banyak lagi. Syukur pun zuhud juga. Iaitu mengikhlaskan hati dengan memuji atas Allah Ta'ala. Hati dia ikhlas memuji Allah. Syukur. Puji Tuhan. Kita ni nanti dia beri kat kita pun kita puji. Sepatutnya tak beri kat kita pun kena puji. Pada hakikatnya kita pun dia beri. Lepas tu duk boleh menyewa tarik tak penat pun dia beri. Kalau tarik penat tengok maka tak ada apa. Itu semuanya kita kena rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ikhlaskan hati dengan memuji atas Allah Ta'ala. Dan melihat segala nikmat kan nikmah lah. Nungkah kan. Nikmah. Bala. Dia bahasa Arab dia ada dua lah. Ni'matun, nikmat. Nikmatun, nikmat. Makna bala. Ni'mat, nikmat. Nikmat, bala. Itu bahasa apa jadi dua. Kalau soleh, orang yang soleh. Toleh, orang yang tak soleh. Dia ada bahasa lagu tu. Kita ceramah pun selalu bunyi orang cakap dua bahasa lagu tu lah. Dia jadi syok di dalam apa, dari sudut bahasa, percakapan, ungkapan tu jadi seronok didengar ke apanya. Sampai Nabi pun pernah kata, inna la fi syi'ri la syi'run. Sesungguhnya dalam syair itu ada sihir.
Syair tu ada sihir tu, mana seorang yang bernasyid bersyair tu macam kita terpesona macam kena sihir tu. Kalau yang betul-betul terpesona, gelangnya sampai tak tahu kata apa. Macam kena sihir. Kadang-kadang isi sini kata syair tadi, dia buat penghaitan dalam diri dia yang menjadikan apa yang orang kata tadi ada pada diri dia. Tu syair tu macam dengan sihir juga. Bahasa pun macam itulah. Ada manusia yang terpesona dengan bahasa, ikutlah bahasa lagu mana pun. Orang Arab Quraisy dulu memang terpesona dengan bahasa Al-Quran yang mereka tak pernah lalui. Selama mereka hidup berkurun-kurun tu, tak tahu bahasa yang macam ada dalam bahasa Al-Quran. Sedangkan bahasa tu bahasa senang-senang je. Tapi dia jadi kagum. Nak buat tak pandai. Itulah mukjizat. Kita panggil mukjizat lah. Sebenarnya mereka tak pernah ngaji lagu tu. Mana mereka nak tahu lagu tu? Yang mereka belajar syair syuara jahiliah tu, syair tu, mereka pandai lah. Dalam Quran dia tak jadi syair. Maka melihat segala nikmat di dalam lipatan nikmat. Bala ada di dalam nikmat. Artinya lawan nikmat daripada Allah Ta'ala. Artinya lawan nikmat tu lawan dia nikmat. Semuanya daripada Allah. Mana kita dapat benda yang patut bersyukur pun daripada Allah. Dapat bala pun daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila kena bala dia suruh baca Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan nanti mati je. Bala apa pun inna lillah. Sakit pun dia suruh, depa kata, "Ya dolah tu sakit no." Inna lillah. Hai, tak mati lagi Kita jawab dulu. Tak, bila kita dia sakit tu, kita baca inna lillah tu memang disuruh macam lepas tu pi kat dia tu baru baca benda lain pula. Bahawa Allahumma anta syafi isfi anhu, Allahumma anta syafi isfi anhu. Nabi suruh baca 7 kali ayat tu minta harap dia sembuh. Nabi berdoa mudah je, dia cukup spontan doa dia. Bila minta Nabi sembuh, ya Allah sembuhkanlah penyakit sebelah ni. Ya Allah sembuhkanlah penyakit sahabat aku ni. Ya Allah sembuhkanlah. Banyak kali dia ulang. Tapi dibaca tadi dengan penuh keikhlasan, dia jadi doa. Kan cerita orang tua-tua doa, ibu pantun je, jampi mereka. Tu pun jadi. Kita tak ingatlah pantun doa orang tua-tua tu. Hei tu, hei ni sab, gelang patah, gelang kedua malu. Tu, jamamu lega. Hak di belakang tu ada sikit dengan berkat kata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya lega. Dia mau betul-betul hatinya kepada Allah SWT. Bukan pasal jampi itu yang Tuhan bagi lega. Pasal hati dia tu betul-betul berkenan dengan Allah, rindu pada Allah, asyik pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beri. Jadi kekasih dia minta, takkan tak beri. Bila kita rindu kepada Allah, kita kasih kepada Allah, kita berkenan dengan Allah, mana kita rindu kepada Allah, kita kekasih Allah. Bila kita minta, Allah akan beri. Pasal apa? Pasal kita jadi kekasih dia. Mana ada seorang kekasih yang kekasih dia minta tak beri? Itu cerita tak munasabah. Semuanya kekasih akan memberi apa yang orang yang kasih itu. Jadi bala kan, nikmat kan, semuanya kita kena syukur. Dia nak syukur, bala pun syukur, nikmat tak apalah. Itu yang payah boleh kat kita pasal tu. Terima bala nak syukur, payah tu. Dan makna ajaib. Habis kat dia, cerita lain ni. Ini maksud tajuk lain ni. Dan makna ajaib itu karamat. Maka setengah daripadanya dihantarkan berkat pada makanan. Wallahu a'lam. Masalah kan?
kalimah jabir apa ni? Ni. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفتحنا في الدين بجاه النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rasa minggu sudah tak ada kan? Minggu sudah tak ada. Oh itu naik tinggi. Malam di sana kan? Lena hari itu. Lena berkah. Macam buat lima orang itu asal-asal. Kalau pelan lagi tu ni ada tu lebih malam baca len lena lepas khidmat tapi jaga perempat tak bagi yang bayang suruh lepas tu dan tu cek ada 200 dia turun sampai 1.6 dah malam kali insyaAllah selamat ya tidak ada lagi kering juga ada ICU lama ni